Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Muka surat 186. Masya Allah. Tinggal semuka ke dah. Masuk surah lain pula, surah Taubat. Macam tu lah umur kita ni, selai duk habis. Umur kita tu selai duk habis. Kita duk puasa kata lama lagi kan. Baru tanam pokok kelapa. Baru tanam pokok nyok. Pokok nyok tu lambat lagi nak boleh makan tu. Allahu Akbar. Surat 186 ayat 70 dan 71. Ya. Dua dah. Dua ayat dah ke 70 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum minal asra قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يا أيها النبي يا ما جائز منفصل ما جائز منفصل النبي واجب الغنى النبي قل لمن قل tu lam tu dia masuk, kita idghamkan ke dalam lam. Qul liman. Nun mati bertemu dengan fa, man fi ikhfa. Liman fi ikhfa haqiqi. Fi ma jaiz munfasil. Kalimah berasingan. Ini terang-terang nampak tak apa. Aidikum idgham mithlain, mim bersama mim serupa dengan mim. Jadi kita idghamkan mim ke dalam mim serta dengung. Aidikum minal asra ma jaiz munfasil. Idgham ma'al ghunnah. Ya'lamillahu fi ma asli qulubikum ma asli bikum. Izhar syafawi. Izhar syafawi mim mati dengan kha. Izhar khairan. Idgham al-ghunna khairan, tanwin bertemu dengan ya. Yu'tikum khair. Sekali lagi mim mati bertemu dengan kha. Izhar syafawi khairan mimma. Idgham al-ghunna mimma. Ada क्या भाई साहब अतः मीम ada syaddah wajib al-ghunna. तो क्या करते भाई सुबह हैं. Khairan, tanwin bertemu dengan mim, mari kita tengok elok. Khairan, tanwin bertemu dengan mim, selesai itu idgham al-ghunna. Kemudian mim bertemu dengan mim, atas mim ada syaddah. Mimma atas mim ada syaddah, wajib al-ghunna. Okey. Asta baisab satu-satu. Ukhidha minkum, nun mati bertemu dengan kaf. Ikhfa haqiqi. Kum wa. Mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Yaghfir lakum, yaghfir. Ra tu sebelum dia bagi kasrah, bagi nipih. Yaghfir, fir sikit yaghfir lakum. Okey, mim mati, setiap mim mati kita baca dengan izhar. Setiap mim mati kalau tak ada apa ni kita baca dengan izhar. Kita waqaf atas mim mati kita baca dengan izhar. Mi la wa yaghfir lakum, kita sebut bagi jelas. Kum. Wallahu ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan ra. Hai. Idgham bila ghunnah. Itu क्या हो गया भाई साहब. Sila rahimun. Rahim. Ma'rif li sukun. Okey, ya huruf mat sebelum lepas pada ada satu lagi huruf kita waqaf. Maknanya ma'rif li sukun. Wa in nun mati dengan ya. Idgham al-ghunnah yuridu khiyanataka faqad. Bila sebut kap tu cuba bagi sebut dengan orang kata jangan kasar sangat. Khiyanataka, dua-dua huruf tu ta dengan kap tu dekat-dekat. Khiyanataka, ka kenyih sikit, makna sebut bagi lembut dah. Khiyanataka, kenyih sikit. Kalau kita nak sebut cara orang Arab lah, kalau kita nak sebut cara orang Bukit Cabang, hantam sajalah. Tak betul lah pasal Quran ni bahasa Arab.
Kita sebut cara orang Arab lah. Kan? Wa in yuridu khiyanataka. Khiyanataka. Nataka. Faqad qalqalah surah. Faqad qalqalah surah. Khanullah. Jangan pergi cengeng sangat. Kha tu tak betul. Kenyih sikit. Faqad khanullah. Min qabl. Mati betul qaf. Ikhfa hakiki. Qab. Macam juga ba ni. Sebut bagi ringan ya. Qab. Min qab. Fa'amkana mimati bertemu dengan kaf. Izhar syafawi. Fa'amkana minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Izhar hakiki. Bang Ya ni duduk tak mana ni? Duduk tak lain tu. Duduk di Sabak Bernam. Fa'amkana minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Entah bila nak tuduh hukum tu pastikan apa bertemu dengan apa. Macam sini ni nun mati bertemu dengan ha. Kita tengoklah hukum nun mati dengan tanwin. Kemudian selepas pada dia tu kita tengok huruf apa? Maknanya huruf itu huruf siapa? Huruf izhar ke, huruf ikhfa ke, huruf idgham ke, huruf iqlab ke. Okey. Wallahu alimun. Tanwin. Bertemu dengan ha. Izhar haqiqi. Izhar haqiqi. Hakim. Tak cakap banyak lah tuan-tuan. Bila kita waqah ya, nombor satu sekali dalam kepala kita ma'rif disukun. Bila waqah. Tapi tengoklah. Huruf yang sebelum akhir tu kalau dua huruf mat, terus kita pastikan memang ma'rif disukun. Kan? Kemudian tengok pula kalau kita waqah tu ada tak huruf-huruf qalqalah yang 5 tu. Kalau ada, qalqalah. Kalau qalqalah beratlah. Qalqalah besar. Kubra besar. Kubra. Okey. Allahu akbar. Ayat 70 71 ni banyak sangat pengajaran, walaupun ayat ni cerita tentang perang Badar, kan? Tentang tawanan perang Badar, tetapi ia banyak boleh kita selit dengan pengajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim mukmin. Sebagai seorang muslim mukmin. Mukmin muslim, muslim mukmin. Inilah maknanya pengajaran sebelum ni. Kita dah diberi pengetahuan bahawa Nabi di dalam kisah perang Badar ni ada silap buat keputusan menerima pandangan daripada Abu Bakar, tidak menerima pandangan daripada Umar, sedangkan sepatutnya menerima pandangan daripada Umar. Tapi Allah dah bagi tahu sebelum ni, semua itu adalah takdir dan ketentuan daripada Allah. Sebab itu Allah kata, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Maksudnya semua itu adalah satu ketetapan. Betul Allah kata kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah Ta'ala dah tetap benda tu. Dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW sebut kata ajaban li amrin mu'min kullu amruhu khair, kan? Kita selalu duk baca hadis itu, amat mengkagumkan tentang perihal seorang mukmin, semua apa yang ditakdirkan kepada dia elok belaka. Macam tu juga dengan realiti yang berlaku dalam perang Badar. Walaupun Nabi SAW tidak terima pandangan daripada Umar supaya dibunuh semua tawanan, sebaliknya dijadikan tawanan, tapi Allah Ta'ala ajak pula, kalaulah kamu dah jadikan tawanan, apa benda yang kamu nak lakukan kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala tidaklah orang kata apa marah ke Nabi SAW di atas kesilapan tersebut. Ada hikmah di sebalik benda tu. Begitu jugalah apa yang berlaku kepada kita, diri kita mungkin kita nak, kita merasakan ada satu benda yang elok untuk kita,
Tapi tiba-tiba berlaku benda yang lain yang tidak seperti mana yang kita kehendaki. Ketahuilah benda itu adalah ketetapan daripada Allah. Kita cuba edit baliklah. Kita cuba adjust baliklah. Kita cuba create baliklah dengan sesuaikan balik dengan kehidupan kita. Kan? Kita mengharapkan hari ini hujan tak turun supaya kita boleh motong. Tiba-tiba hujan turun. Tak payah pergi motong. Bawa jala, bawa kai pergi cari ikan. Tu orang mukmin. Dia tak mengeluh. Hujan. Tak boleh motong. Tarik kain selimut. Bukan dia. Tu bukan orang mukmin. Tapi tarik kain selimut pun bagus juga lah. Dia boleh berehat. Dia boleh tidur kan. Tapi rugilah. Sebab apa? Kita baca dalam ayat dalam rakaat pertama tadi kata apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang ini kehidupan. Tidur itu kematian. Kan? Tak bagus. Janganlah kira nak tarik kain selimut hang tak sat, hang tidurlah ni nak tidur lagi arai kap. Kan? Arai wah. Tak boleh lah kan, asyik nak tidur je. Kan? Nanti pun nak tidur juga. Tak boleh. Orang mukmin dia kena siang hari tak boleh tidur banyak sangat. Muhammad Saiful. Siang hari tak boleh tidur sangat. Bukan Muhammad Saiful apa dah? Saiful Nasrullah. Bukan apa nama? Siang hari kita tak boleh tidur banyak sangat. Sebab itu tidur siang ni dia panggil apa Salihin? Qailulah. Sunnahnya kita tidur juga siang ni. Tidur siang tu dia panggil apa? Qailulah. Apa makna qailulah? Daripada qalil. Kalau dah pukul 7 sampai pukul 10 sampai pukul 2 petang itu bukan qalilah. Bahkan belah malam pun orang mukmin ni hakikat dia tak tidur banyak pun. Kanu minal laili qalilun mimma yahja'un. Kata belah malam tu sikit saja depa tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tambah-tambah kita ni hak dekat nak masuk dalam lubang dah tu. Kita nak masuk dalam lubang dah ni. Persedikitkanlah tidur kita tu. Allahu Akbar. Itulah takdir kita. Maknanya bila ditakdirkan kepada kita, lagu mana pun, kita terima hakikat itu dan kita cuba sesuaikan dengan syarak. Sesuaikan dengan ajaran agama kita. Okey, tak apalah dah kamu nak adakan tawanan, maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, hey nabi, qul, katakanlah, liman fi aidikum minal asra, kata kepada orang-orang yang berada di bawah kuasa kamu, milik kamu, minal asra, dari kalangan puak-puak tawanan perang tu. Ada berapa orang? 70 orang. 70 orang tu kata kat depa, ini maknanya kamu sepatutnya dah musnahkan mereka, tapi tak apa, mereka ada lagi mungkin Allah Ta'ala takdirkan kebaikan untuk mereka. Apa dia kebaikan dia? Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui di dalam hati-hati kamu itu masih ada lagi kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kamu kebaikan yang lebih baik daripada yang diambil daripada kamu, dan Allah ampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Okey. Nak bagi faham ayat ni, kita kena tengok sebab turun ayat dia. Ceritanya begini. Ada di kalangan orang yang berperang bersama dengan Nabi di dalam Badar tu, terutama sekali puak-puak musyrikin. Ada orang di kalangan mereka tu orang yang baik-baik. Orang yang tidak berhajat sedikit pun untuk serang Nabi. Tetapi kerana mereka ini duduk dalam kelompok Quraisy, kan? Jadi terpaksa. Kan? Kita orang buat kenduri tepi rumah kita, birthday
ciup macam mana panggil ciup lilin. Bak bersedia ciup lilin. Kan? Kita duk tahu kita kerja ni bukan kerja agama kita. Ni perangai orang Kristian. Ini ciup lilin, majusi pakai api ni. Isyaku. Dia mari perangai tu. Asal kita nak kena jaga kita tapi jaga hati jiran kita ni. Lagu mana nak buat. Tu atas budi bicara kita lah. Lagu mana pi juga kita pun. Lewat sikit. Tak orang perangai. Lewat sikit. Kita lilin tu padam dah baru pi. Pi makan. Pi kukuk dalam piring lah dah tibai dah. Tak apalah, bukan matlamat kita nak makan tu, matlamat kita nak jaga hati tu. Begitu juga yang berlaku di kalangan tentera musyrikin tadi ni. Tahu tak siapa dia yang ada di situ? Dalam perang Badar tu. Dalam tu ada Abbas, ponakan Nabi. Dalam tu ada Hamzah. Tu ponakan Nabi. Orang yang akhir sekali mereka ni adalah orang yang terbaik di kalangan orang mukmin setelah mereka masuk Islam. Abbas ni kalau kita tengok sirah dia, tengok sejarah Abbas ni di zaman Umar bin Al-Khattab, dia telah didatangi oleh Umar. Umar jadi khalifah, Umar pergi jumpa dia. Umar bin Al-Khattab waktu dia jadi khalifah, dia pergi jumpa Abbas ni. Tahu tak Abbas ni siapa? Ponakan Nabi. Bapa kepada Abdullah yang kita duk baca tafsir daripada dia. Alim yang paling alim tafsir Abdullah bin Abbas. Bukan kata orang lekeh. Di zaman Umar bin Al-Khattab, Umar pernah pergi jumpa Abbas. Pergi jumpa apa? Wahai Abbas, kita telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau yang panjang. Aku tak nampak orang yang paling soleh yang ada sekarang ni kecuali kamu. Kalaulah di zaman Nabi dulu ni, kalau berlaku kemarau yang panjang macam ni, kami akan berjumpa dengan Nabi, minta tolong dia berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka aku dapati tidak ada orang dah yang paling soleh, yang paling bagus sekarang ni selain daripada engkau, wahai Abbas. Berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Lalu Abbas pun berdoa, turunlah hujan. Nampak tak? Ni kalangan kita ni, kita tak tahu sebenarnya ni. Kita duk nampak lah ni, duk cakap tu kemas kali. Ada kan? Duk cakap tu kemas kali. Kita tak tahu kata Syekh Ya ni kemas lagi. Tapi dia duk diam ya. Kita tak tahu. Pasal apa? Allah tidak melihat pada zahir. Allah melihat pada hati. Sebab tu dalam ni dia sebut kata in ya'lamillahu fi qulubikum. Pengetahuan Allah di mana? Allah perhati pada apa? Fi qulubikum, dalam hati kamu. Ya, tengok Hamzah. Hamzah dalam perang Uhud dia terlibat bersama dengan Nabi pula, dan dia telah dibunuh dalam perang Uhud. Nampak tak? Kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita patah balik sikit ke belakang, cerita Abbas juga. Kalau patah balik, cerita Hamzah juga. Kalau patah balik, di dalam suluh, dalam perjanjian yang melibatkan lebih pada 70 orang daripada pandangan Ansar, yang Allah Ta'ala tulis perjanjian itu di dalam Al-Quran. Allah masuk, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Tu ada perjanjian di bawah pokok tu, yang Allah redha kepada mereka itu. Yang hadir sama di dalam perjanjian itu ialah Abbas. Hamzah pun hadir. Mereka bukan orang mukmin. Mereka masih lagi musyrikin. Mereka masih lagi bukan mukmin, tetapi mereka beri amaran kepada penduduk-penduduk Madinah. Hampa jaga elok. Kalau hampa nak betul-betul nak jaga dia Muhammad ni, hantar dia ni orang bagus-bagus. Kalau hampa betul-betul nak ambil dia, bawa pergi ke sana, hampa jaga elok. Hampa jangan cari pasal dengan aku. Walaupun dia tidak beriman dengan Rasul pada ketika itu, tetapi di dalam hati mereka ada apa? Kebaikan. Fi qulubikum khaira.
dalam hati mereka ada kebaikan. Macam tu juga orang kafir. Orang kafir, walaupun mereka itu zahirnya mereka tidak beriman dengan Allah, tetapi dalam hati mereka masih ada kebaikan. Sebab itu kita tak boleh tak ketahuan Allah yang serang orang. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kafir ni dia ada 4 jenis. Kan? Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir harbi. Ada satu kafir lagi, kan? Ada 4 kafir semua. Kita tak boleh, tak ketahuan lah. Yang hanya kita boleh serang mereka, boleh bunuh mereka satu saja. Kafir harbi. Ya, yang menentang kita. Itu pun kita kenal pasti betul-betul. Kalau kafir harbi itu sendiri pun, kalau dia sudah ada kecenderungan untuk berdamai dengan kita, kita kena berhenti. Baru lepas ayat tu, wa in janahu lis-salmi, yang saya baca silap tu. Ingat lagi? Sebut baca silap ingat. Fa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung untuk berdamai dengan kamu, maka hendaklah kamu berdamai dengan mereka dan tawakallah kepada Allah. Kau surat balik sana 186, 185, 184. Ujung sebelum kita lakah lik ni. Allahu akbar. Nampak tak? Kita tak tahu. Kadang-kadang orang kita benci tu, Allah kasih ke dia. Jaga elok. Kita bukan tahu, kita tengok zahir ya. Kan? Tengok orang tu serban gemin kan. Pakai jubah gemin, kita duk kata. Bagus dah kan? Rupa-rupanya kita tak pakai kepiah, pakai seluar jin ni, bagus pada dia. Kita tak tahu. Jangan duk buat tak tahu halah. No? Khalid bin Al-Walid, dialah yang telah memenangkan tentera musyrikin di dalam peperangan Uhud. Tapi akhir sekali dia adalah panglima perang bagi orang Islam, sehingga tidak ada peperangan yang disertai oleh Khalid melainkan menang Islam. Sehingga nak jadi dekat, nak jadi khurafat. Sebab itu Umar pecat dia, takut jadi khurafat. Tak sedap kalau Khalid dah kita menang, takut jadi lagu tu. Bukan menang kerana Khalid, menang kerana apa? Allah. Tapi takut jadi khurafat. Ni hak nongai-nongai baru masuk Islam ni bukan leh kira dengan apa? Khalid dah aku mau. Khalid tak mau, kalah. Hak tu khurafat tu. Lah kali Umar kata hantar surat Khalid bagi orang lain jadi ketua. Ya. Khalid berkata, alright, aku tetap berjuang. Kalau kita ada tak apa, kalau aku tak jadi khalifah lah, aku tak kelapak mari masjid lah. Aku tak jadi imam, aku tak mau mari masjid lah. Aku jadi imam pasal apa? Aku mari masjid pasal apa? Pasal nak jadi imam. Lah ni aku tak jadi imam, tak kelapak mari masjid lah. Bukan dia macam tu. Jadi daripada situ nampak lah ikhlas atau tidak kan. Khalid tak, dia terus berjuang. Namun begitu Allah takdirkan dia mati di atas katil. Sebab tu dia menangis ketika mati. Nampak pun nak ajar dari situ. Kita pun harap sangatlah mati di sekurang-kurangnya dalam masjid. Kalau tak mati di Masjidil Haram pun, Masjid Bukit Jabal tak apa dah. Kan? Harap sangatlah mati di ketika semayang kan. Tak maulah mati dalam market. Kan? Tanya ikan sekilo, ikan temenu sekilo berapa? Minta maaf, ikan sekilo, ikan temenu mahal lah ni, sekilo 25. Mati terus. Tak maulah mati lagu tu. Kan? Kita nak mati husnul khatimah lah pasal kita pun mengaji ya, tajuk tu. Allahu akbar. Hati-hati, masalah hati. Itulah yang berlaku. No? Kita tengok sikit sini. Jadi ada orang yang yang nak marah hingga nak bunuh Abbas. Jadi Rasulullah SAW bukan kes ada pertalian persaudaraan. Dia tu pak menekan Nabi, bukan kes tu, kes Allah Taala dah wahyu pada Nabi bahawa Abbas dia akan masuk Islam. Hamzah akan masuk Islam, Khalid akan masuk Islam. Semua ada di kalangan mereka tu akan masuk Islam. Bahkan Umar pun Rasulullah SAW telah diberi berita gembira bahawa akan masuk Islam. Sebab itu Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, ya Allah muliakanlah Islam
dengan salah seorang daripada dua orang Umar. Maka Allah Ta'ala beri hidayah kepada Umar bin Al-Khattab dengan dia mendengar ayat yang dibaca oleh laki Fatimah, kan, adik ipar dia masuk Islam. Seorang lagi mati dalam perang Badar, iaitu Abu Jahal. Umar juga nama dia. Abu Jahal, orang panggil Abu Jahal. Dah dia bodoh. Abu Jahal lah. Jahal tu bodoh. Kan? Abu Jahal. Jahil lah. Ada disebut di sini, kata barang siapa yang berhadapan dengan Abu Bukhtar bin Hisham maka jangan dibunuh. Nabi SAW sebut. Dan barang siapa yang berhadapan dengan Abbas bin Abdul Muttalib maka jangan membunuhnya sebab ia dipaksa untuk berperang. Lepas tu mari bukan atas kerelaan tapi atas terpaksa. Pasal apa? Duduk dalam masyarakat tu. Kena pergi juga lah. Tak pergi sini depa kata apa pula. Kan? Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah berkata, ni hak cengeng ni. Hak jenis tak kira apa. Ada dia kafir kita bunuh. Ni jenis tu. Dia kata apa? Apakah kita akan membunuh bapa Abu Hudzaifah bin Utbah berkata, apakah kita akan membunuh bapa kita, anak dan anak-anak saudara kita sementara kita biarkan Abbas tidak dibunuh. Demi Allah jika aku menemuinya maka aku akan menusuknya dengan pedang. Dia kata tak cia. Pak menakan dia tak pergi bunuh. Kita bunuh pak kita. Kan? Anak menakan kita, adik-beradik kita, sepupu sepayang kita, kawan baik, best friend kita. Pak menakan dia tak pergi bunuh. Ada jenis tu. Mana Haji dulu tu dia kata. Dia kata, kalau aku jumpa Abbas aku tak kira. Aku tetap. Bila sampai cerita ni kepada Rasulullah. Dalam ayat kata, kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda kepada Umar. Cari Umar dulu. Rasulullah cari Umar. Umar bin Al-Khattab. Maka Rasulullah SAW kepada Umar, wahai Abu Hafs. Abu Hafs. Ini bapa kepada Hafsah. Hafsah tu anak Umar yang berkahwin dengan Nabi tu. Hafsah. Sebab tu Rasulullah bagi gelaran kepada dia Abu Hafs. Bapa kepada Hafsah. Umar berkata, demi Allah hari itulah pertama kali Rasulullah memberi kunyah gelaran kepadaku dengan Abu Hafs. Itu kali pertama dia dapat gelaran daripada Rasulullah. Rasulullah bagi gelaran. Sahabat-sahabat Nabi ni banyak yang tidak dipanggil dengan nama sebenar. Kita pun kalau boleh jangan panggil nama sebenar. Aib. Orang Arab aib kalau panggil nama sebenar. Kita panggil apa dia tu? Hai bapa si fulan. Hai anak si fulan. Macam tu. Kalau budak kita panggil anak si fulan. Kan? Kalau bapa macam saya Abu Ammar. Bapa kepada Ammar. Hai Abu Hafs, apakah patut wajah paman Rasulullah, paman tu pak menakan. Wahai Abu Hafs, patutkah bapa menakan Rasulullah ditebas dengan pedang? Patut tak? Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal lehernya. Cengeng. Demi Allah ia telah menjadi orang munafik. Dia marah kata apa tu? Tadi ni Huzaifah tadi ni. Ada kata tak kira. Pak menakan pak kita dia suruh bunuh. Adik-beradik kita dia suruh bunuh. Pak menakan dia tak pergi bunuh. Aku tak kira. Jumpa Abbas aku bunuh. Baru Rasulullah kata Umar, hang tengok sana. Kan? Patutkah pak menakan Nabi dibunuh? Kan? Umar kata mari ni. Aku nak pergi tetak dia ni. Pasal apa? Sesungguhnya dia, demi Allah dia telah menjadi orang munafik. Banyak tu ya. Nak abang kata apa? Sahabat ni betapa taat mereka kepada Rasulullah. Bila Rasulullah kata macam tu, hang berkenan ke? Hang tak berkenan ke? Sesuai dengan hang ke? Tak sesuai dengan hang ke? Hang kena pakai. Jangan duk kira hal lain. Sebab apa? Di sebalik ketetapan Nabi SAW itu ada hikmah yang tersembunyi. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah perkataan pun melainkan apa dia? Wahyu. Itu keimanan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Yang dok jadi celaru dalam masyarakat kita kes tu. Dia tak nampak sangat apa yang disabdakan oleh Nabi. Dia duk nampak orang yang duduk depan itu. Hei, dia kata bukan calang-calang orang ni.
Dia duk nampak lagu tu. Ini tok guru besar. Dia tak tahu kata Nabi itu tok guru lebih besar lagi. Di atas Nabi itu tok guru lebih besar lagi. Siapa dia? Allah. Ini nah keimanan ni. Ini yang katakan iman ni. Kita duk nampak hadapan kita. Alen. Bukan alim. Alen. Ni alen ni. Ulama besar ni. Hang buat main. Hang berapa hari. Bukan kira aku. Aku ni mengaji sikit lah. Tapi hak aku baca ni hak besar. Bukan aku mari daripada diri aku. Mari daripada ni. Hak sahih ni. Hak besar lagi. Aku tolong habak je. Itu yang saya sebut. Malah kata semua orang boleh bercakap. Perkataannya boleh diterima dan boleh ditolak. Kecuali Tuan Kubuk ni. Nabi SAW. Itu perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik ni panggil apa? Imam Darul Hijrah. Sebab dia Imam Madinah. Tok Gurun Madinah. Okey. Umat kata mari ni. Tetak orang dia ni munafik dah ni. Kan? Munafik dah. Pasal apa? Sebab dia mempertikaikan arahan Nabi. Nabi kata jumpa depan ni jangan bunuh. Jumpa kawan ni jangan bunuh. Hai dia kata. Pak belakang dia tak pergi bunuh. Pak kita dia suruh bunuh. Sebab Nabi mengetahui pada isi hati tadi ni. Kerana Allah Ta'ala dah wahyu kepada dia. Ada seorang sahabat Nabi nama Huzaifah Al-Yamani. Dia ni adalah orang yang banyak yang Nabi SAW buka rahsia kepada dia. Dia sembunyikan. Baik itu Umar ni khalifah. Di zaman dia jadi khalifah. Kalau Huzaifah tak semayang di belakang kawan tu, Umar tak semayang. Pasal apa? Pasal Huzaifah dia tahu kawan ni munafik. Rasul dia Huzaifah tak semayang di belakang kawan tu, Umar tak semayang. Pasal apa? Sebab Huzaifah ni banyak mengetahui benda yang orang lain tak tahu. Kenapa? Kerana dia adalah kunci rahsia Nabi SAW. Banyak rahsia yang Nabi SAW buka ke dia, kat orang lain tak ada. Sebab dia adalah seorang yang cukup menjaga rahsia. Adalah benda-benda yang dia buka lepas pada Rasulullah SAW wafat, ada benda yang dia buka, takut jadi fitnah, dia buka. Ada juga benda yang dia buka. Allahu Akbar. Selanjutnya Abu Hudzaifah berkata, demi Allah aku tidak merasa nyaman dari kalimah yang aku ucapkan tadi dan aku senantiasa takut kerananya kecuali jika Allah memaafkan aku dengan mati syahid. Tak boleh lah. Aku silap dah bercakap tadi ni. Terlanjur perahu boleh diundur. Terlanjur kata badan binasa. Hadis orang tua kena pakai ke? No? Habis. Allahu Akbar. Demi Allah aku tidak merasa nyaman. Aku tak selesa dah. Lepas pada aku kata macam tu, aku tak boleh duduk dah. Sudah dah. Aku silap. Lepas tu nak buat lagu nak? Kena buat tebusan lah. Lagu mana tebusan lah? Dia berjuang sampailah dia mati syahid. Dan memanglah akhirnya Abu Huzaifah meninggal sebagai syahid di dalam peperangan Yamamah. Syahid sungguh. Syahid sungguh. Seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab sejarah dia. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sebenarnya Abdullah, anak kepada Abbas tadilah. Sepupu Nabi, bukan kita orang lekeh-lekeh. Dan dialah orang yang paling alim tentang tafsir ni. Tentang tafsir Al-Quran ni dialah yang paling alim. Sebab dia berkawan dengan Nabi sejak daripada kecil. Kan? Macam Saiful duk berkawan dengan saya. Tapi Saiful telah pergi. Saiful dah pergi. Tak apa, baby. Dia ambil keberkatan majlis sudah. 3:30 lah. Okey, kita pergi ayat lain. Banyak lagi ni sebenarnya cerita. Jadi maknanya, hakikatnya ada orang yang hadir bersama dengan orang musyrikin menentang orang Islam itu, mereka datang dalam keadaan terpaksa. Di dalam hati mereka ada apa dia? Ada kebaikan.
Ada kebaikan. Maka sebab itulah Rasulullah SAW telah diwahyu oleh Allah Ta'ala supaya apa? Supaya jaga puak ni. Jaga apa? Sebab apa? Sebab pada mereka tu ada kebaikan untuk Islam pada masa akan datang. Walaupun Umar orang yang kuat menentang Nabi, tapi Nabi berdoa supaya dia masuk Islam. Kerana apa? Dia akan menjadi pembela yang kuat. Bahkan dia jadi orang nombor 2 lepas pada kewafatan Nabi SAW. Wa in yuridu khiyanataka, kalaulah mereka nak buat khianat kepada kamu, faqad khanullah, sesungguhnya mereka telah khianat kepada Allah. Allah tak suruh pun mereka beribadat di Masjidil Haram dalam keadaan syirik. Patung-patung berhala penuh tu khianat kepada Allah. Allah tak suka dia disekutukan, tapi dia pada buat khianat. Bahkan mereka tawaf di keliling Kaabah dalam keadaan tidak pakai pakaian, telanjang. Yatufuna uryana, mereka tawaf keliling Kaabah dalam keadaan telanjang. Teruk sangat dewa ni. Mereka telah khianat Allah. Min qablu, sebelum ni mereka telah khianat Allah. Ni nak khianat pula agak ni. Kamu sedang ditawan. Fa'amkana minhum, maka Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada kamu. Kamu sedang menguasai mereka. Dulu mereka nak khianat dah. Kalau mereka nak khianat pula, mereka nak khianat guna. Kamu menguasai mereka sekarang. Mereka tak ada dah. Inilah peluang untuk kamu dakwah mereka, untuk kamu masukkan keimanan ke dalam diri mereka. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala sangat bijak lagi. Allah Ta'ala sangat mengetahui dan sangat bijak. Sebab itulah kalau kita tengok dalam peperangan Badar, akhirnya Abbas telah menembus diri dia dengan dibayar sebanyak 20 uqiyah. Dia bayar. Dia tak ambil free. Dia tak bebaskan secara percuma, walaupun dia ada orang kata apa, ada kabel besar. Abah ni dia ada kabel besar. Pak menekan Nabi. Nabi hang ingat duk Mekah tu siapa dia duk tolong hang. Cukuplah. Kan? Aku duk jaga hang lu ni. Ambeh. Mari hang sini hang kuasa, hang buat tak hina ke aku. Boleh, tu kabel besar tu. Siapa ni? Buat itu cukup dah. Hang kenal tak ni? Pak menekan hang ni. Pak hang dulu mati, aku yang duk cara kemak hang dulu ni. Banyak dah, cukup dah. Itu kan. Tak apa. Sign. Tak boleh. Dah, Abbas dia tak macam tu. Sebab tu sebab apa? Sebab Abbas ni di dalam hati dia ada kebaikan. Dia tebuskan diri dia. Orang lain kena tebus, dia pun tebus juga. Dia bayar 20 uqiyah. Adalah nilai dia. Kemudian dia masuk Islam. Selepas pada dia masuk Islam, itulah kita faham maksud Allah kata apa? Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kamu lebih baik daripada yang dia ambil pada kamu. Sebab itulah di dalam satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abbas, kan? Lalu Rasulullah SAW kata kepada Abbas, wahai Abbas, ambillah banyak mana nak ambil. Ya, di dalam satu peperangan ada dapat banyak banyak harta rampasan. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi telah meriwayatkan kepada Anas bin Malik, ia berkata pada satu ketika datanglah kepada Rasulullah harta ghanimah yang banyak daripada Bahrain. Lalu dihampar, Rasulullah SAW kata, tabuk dah ni di depan masjid ni. Bubuh sini, penuh masjid. Maka Anas berkata, itulah jumlah ghanimah yang paling banyak yang pernah aku perholi, yang telah ditaburkan di hadapan Nabi SAW. Lalu lepas pada itu Nabi semayang, tak tengok pun kepada harta ghanimah tu, bukan nilaian Nabi. Nabi semayang, lepas pada semayang, Nabi pun didatangi oleh Abbas. Abbas, mari kita pergi gokit. Aku tak ada apa. Sebab dia tinggal habis. Segala harta dari Mekah, dia orang Mekah. Mari sekoteng-kotengnya. Dah kena tawan. Selai sepinggang. Dah hampa ambil habis dah. Lepas tu aku kena bayar tebus pula. Habis lah. Ilan ala batang ke dalam germak. Tak ada apa-apa. Betul lah ni aku naik duduk apa bagilah sikit ke dah. Nak sikit lah. Kan? Rasulullah kata, ambillah. Rasulullah kata. Kemudian Abbas membentang kain lalu dikumpulkan harta itu dan diletak dalam kain hingga tak larat nak angkat.
Nak abang apa ni? Ini pun ada pengajaran enggak? Nak abang kita manusia. Nangkan manusia. Kita bagi sebakui tu tak larat angkat pun nak lagi. Hak ni duk heret dah ni, tarik hal lain pula lagi. Orang bagi, kan? Benda percuma. Nasi orang duk bukui tu, orang duk bagi depan tu. Kita ni kenyang dah ni. Kan? Bulan Ramadan kan? Orang pergi apa? Moreh kan? Kenyang dah kita ni balik tak nak makan rumah kita pun orang pekat kenyang belaka dah. Orang kita pekat ambil lah seorang sebukui. 3. Tu pun mesti orang perhati. Orang perhati. Kalau orang tak perhati, unduk kita mari belakang. Itu cerita kita. Allah kata alhaakumut takatsur. Man, nak buat guna bukan tahu mana balik tok tu ya. Alah, tak habis tak apa, ayam banyak. Ini bukan makanan ayam, ni burger. Burger King ni. Dia kata nasi ayam no. Elok. Lalu dia ambil. Rasulullah SAW bagi ke dia. Rasulullah duk perhati. Ya, dalam riwayat ni sebut Rasulullah SAW tetap saja mengawasinya dengan pandangannya, dengan pandangan beliau hingga ia tidak melihatnya lagi. Apa makna tak tahulah, duk perhati dia. Pak nakal ni kemat. Tak tahulah, kita jangan duduk selit buruk sangka. Mungkin dia ambil banyak sebab apa? Dia nak bagi ke jiran-jiran dia lagi. Kita ai ambil banyak ni bukan ai nak makan jiran ai no. Lagi ada alasan, bagi alasan. Lagi duk boleh bagi alasan, bagi. Kan? Bila tak ada alasan, tak boleh kata apa lah bila tak ada alasan. Bila kita berhadapan dengan Allah tidak ada alasan. Tak ada alasan. Wa taqatta'at bihimul asbab dalam surah Al-Baqarah. Kan? Wa taqatta'at bihimul asbab. Tak ada alasan. Allah ni hang bagi alasan. Pasal apa tak mari masjid? Halat. Pasal apa tak mari mengaji? Dia buat gitu. Dan. Kan? Jadi kalau cara orang panggil nak pergi mana-mana tu, apa nama orang buka apa itu ni, baru ni Kak Yah. Mana? Tu hak Cina buka tu. Borong din. Ikan sekok 99 sen. Tak dan sampai setengah jam. Depa lah duk cerita, saya lusa baru tahu Ustaz Sobat Ahmad mana. Tak dak cerah. Ikan besar lah tu 99 sen. Alah depa tu macam kita duk mengai jelah. Umpan tu. Iyalah, tahu tak apa. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mengetahui lagi bijak di dalam menentukan hala tuju kita. Sebab itulah kita selalu kata Rabbana, kita minta kepada Allah Ta'ala selalu. Dalam surah Kahfi ayat 10 tu minta baca doa tu selalu. No? Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 tu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Kan? Wahayyi lana min amrina rasyada, dan engkau hidangkanlah urusan kami ini kepada yang lebih tepat. Kau caturkanlah kehidupan kami ini ke arah yang lebih tepat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu pun tengok maya tu. Tu baca 2 ayat tadi maya kita pendek macam hari ni. Nu kat 7.45 tu. Esok lagi panjang.